Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada guru kimia saya, Puan Syahrizul Ayuni dan rakan-rakan SMK Perempuan Kapal yang saya sayangi. Saya, Nur Syafiqah Najwa binti Rusaidi dari kelas 4 sukses akan menceritakan tentang unsur peralihan. Sepintas lalu info tentang unsur peralihan ini. Unsur peralihan terletak di antara kumpulan 2 dan kumpulan 13 dalam jadual berkala unsur. Unsur peralihan merupakan logam yang mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, merupakan pelbagai dengan permukaan yang berkilat, bersifat sangat keras berbanding dengan logam kumpulan 1 dan kumpulan 2, bersifat mulur dan boleh ditempa. Okey, apakah unsur peralihan yang kita pilih hari ini? Jom kita tengok. Unsur hari ini kita pilih unsur mangan, simbol Mn. Jom kita kenali unsur ini. Unsur mangan terletak di kala 4 dan merupakan member kumpulan 7. Unsur ini mempunyai 25 bilangan proton ataupun 25 atom. Susunan elektron unsur mangan adalah 2, 8, 13, 2. Struktur elektron seperti dalam gambar rajah tersebut. Jom kita lihat ciri-ciri istimewa unsur mangan. Pertama, mangan berfungsi sebagai mangkin dalam penguraian hidrogen peroksida dan tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik. Kedua, membentuk ion atau sebatian berwarna. Sebagai contoh, mangan 2 mempunyai warna merah jambu muda, manakala manganat mempunyai warna ungu. Ketiga, mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan umum mangan adalah 2, 3, 4, 6 dan 7. Okey, nombor pengoksidaan yang paling kita familiar adalah 2, 4, 7, iaitu 2 mangan 2 klorida, 4 mangan 4 oksida dan 7 kalium manganat. Keempat, membentuk ion kompleks seperti mangan heptoksida 7, dimangan dikarbonil 10 dan pentakarbonil hidromangan 5. Kegunaan unsur peralihan dalam industri. Ciri yang kita tahu tadi iaitu yang pertama berfungsi sebagai mangkin, okay, dalam produksi besi baja dan campuran aluminium. Kira-kira 90% penggunaan mangan tertakluk dalam bidang metalurgi atau kaji logam. Okay, dalam pengekstrakan besi, mangan ini berfungsi untuk mengeluarkan oksigen dan sulfur daripada biji. Okay, mangan ini merupakan unsur penting dalam penghasilan alloy. So, kita dapat tahu dalam bidang metalurgi ini, 30% bekalan mangan digunakan dalam pengekstrakan, manakala selebihnya dalam penghasilan alloy. Seterusnya, dalam pembuatan tingkap berwarna, iaitu mangan dioksida digunakan dalam membuat kaca jernih. Kaca silika biasa berwarna hijau dan oksida mangan menambahkan warna ungu ke kaca dan membatalkan warna hijau tersebut. So, terjadilah tingkap berwarna. Dalam bateri sel kering, mangan juga digunakan. Contoh bateri adalah bateri lithium ion dan bateri nikel logam hidrida. Penggunaan mangan ini mempunyai kesan baik dan kesan buruk juga.
apakah dia kesan baik dan kesan buruk mangan? Jom kita lihat. Kesan baik mangan yang pertama adalah baik untuk kesihatan manusia kerana dia menguatkan tulang dan mengelakkan tulang kita menjadi rumput yang menyebabkan penyakit osteoporosis. Kedua, dia membantu proses metabolisme tubuh badan kita bersama dan bekerjasama dengan asid amino, karbohidrat, kolesterol, vitamin E dan vitamin B. Ketiga, menjaga kesihatan kulit kerana mangan ini menghasilkan kolagen untuk muka kita jadi berseri-seri. Seterusnya, kesan baik mangan adalah meningkatkan ekonomi negara. Peningkatan penghasilan produk mangan menambahkan pendapatan negara di mana harga pasarannya yang semakin meningkat. Dia punya harga bagi mangan adalah RM1.03 trilion. Memang sangat banyak dia punya harga dia. Sangat menguntungkan. Kita panggil lah. Yang ketiga, penemuan sebatian baharu. Mangan ini baik untuk saintis kerana dengan mangan kita boleh menemukan sebatian atau ion kompleks lain yang baharu yang tidak pernah dijumpai sebelum ini. Kesan buruk mangan. Mangan ini buruk, mempunyai kesan yang buruk kerana kesihatan manusia akan terjejas. Kenapa? Apabila kita kekurangan mangan, dia akan menyebabkan malnutrisi, iaitu tidak boleh serap nutrisi dengan baik. Sebagai pengetahuan, mangan ada dalam enzim untuk serap all of the nutrition, termasuklah vitamin dan mineral. Kedua, jika kita kekurangan mangan dalam tubuh badan, ia akan memburukkan sistem metabolisme. Jika ia berlaku dekat kanak-kanak, dia akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fungsi kognitif. Apabila terlebih banyak mangan pula, dia akan mengganggu kesuburan wanita di mana dia akan mengganggu fungsi estrogen. So, kat situ akan ada banyak masalah dalam kesuburan. Apabila terlebih banyak mangan, dia juga akan mengganggu penyerapan zat besi. Dia akan menyebabkan anemia, kurang darah merah dan tubuh badan menjadi tidak produktif. Kesan buruk lain adalah kemusnahan alam semula jadi. Sebagai contoh, cadangan projek pelonggongan terbuka biji mangan di Aring 6 Mukim Relai Gua Musang merosakkan kawasan seluas 500 ekar dan menyebabkan pencemaran air yang serius, memusnahkan habitat kehidupan liar serta alam semula jadi yang seharusnya dilindungi dan dipelihara. Apabila pelombongan haram yang tidak diiktiraf kerajaan, dia akan memusnahkan alam semula jadi. Itulah dia kesan buruk mangan ni lah. Sebabnya orang akan berebut-rebut untuk mengeluarkan mangan, untuk melombong mangan. Kesan buruk lain adalah senjata nuklear. Apabila kita dapat tahu, penemuan saintis dapat tahu dia boleh menghasilkan senjata tetapi disalahgunakan. So, penghasilan senjata nuklear daripada unsur mangan ini akan memusnahkan dunia. Apabila lebih pengoksidaan, akan lebih reaktif unsur mangan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana stay tune sehingga ke penghujungnya. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah terus direct contact dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.